Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri atau GLC yang berusaha Dr. Hajah Amani binti Abdullah Mubarak, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, mewakili Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang berusaha Tuan Haji Asri bin Maksaman, Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, mewakili Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Yusuf bin Osman, Profesor di Program Fizik Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM, Ketua-Ketua Jabatan Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri, para tetamu jemputan, antaranya turut dihadiri oleh Yayasan Al-Furqan, Naratiwat Thailand, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar serta para hadirin sekalian. Selamat datang ke Dewan Besar Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman dalam seminar Al-Quran dan Sains Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2019 bersamaan 1440 Hijrah dengan temanya mengharmonikan Al-Quran dan Sains. Untuk makluman sidang Dewan sekalian, seminar pada hari ini adalah anjuran Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Darul Aman dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita dapat bersama-sama berhimpun pada pagi ini untuk menjayakan program ini. Ucapan selamat datang dan ribuan terima kasih diucapkan kepada semua hadirin sekalian, terutamanya kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Ismail bin Saleh, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, kerana sudi meluangkan masa menghadirkan diri ke majlis kami ini. Sesungguhnya Al-Quran dan Sains tidak dapat dipisahkan. Kedua-duanya berjalan secara seiring. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk agar manusia dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Sehubungan dengan itu, terdapat dalamnya ayat-ayat yang menceritakan tentang kejadian alam semesta serta fenomena-fenomena yang berkaitan dengannya. Antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hubungan ini ialah ayat 53 dalam surah Fussilat yang bermaksud, akan kami tunjukkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran kami di segenap ufuk, yakni penjuru alam, dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas kepada mereka bahawa Al-Quran itu benar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memakmurkan lagi majlis kita pada pagi ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Ismail, pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Darul Aman, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تمس الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya aziz ya jabbar wa ya muntaqim. Segala puji-pujian hanyalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkenankanlah segala hajat hati kami. Iringilah segala tindakan kami dengan kesejahteraan, kedamaian dan keredaan-Mu ya Allah. Allahumma ya Fattah ya Alim. Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah, mensyukuri nikmat pinjaman nyawa di dunia fana ini, mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu, seperti mana mafhum dalam surah Asy-Syams, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaan yang menakjubkan, demi bumi serta hamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan juga ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dengan ketakwaan, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Allahumma ya Ghafur ya Syakur, satukanlah hati-hati kami ke arah kebaikan dan kecemerlangan. Berikanlah kami peluang untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang demi memajukan negara kami, negara Malaysia yang tercinta ini. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala hajat dan lintasan kami. Maka dengan segala rahman dan rahim dan luasnya ilmu-Mu, penuhilah hajat kami dalam kehidupan ini. Allahumma ya badi'as samawati wal ard, ya zal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Pergi ke kota, beli selasih, sayang sidara, buat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Tertib majlis diteruskan lagi dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Asri bin Maksaman alias Osman, Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, yang juga mewakili pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Untuk itu majelis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berhormat Datuk Dr. Ismail bin Saleh, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, merangkap pengurusi Jawatankuasa Kesihatan, Pembangunan Luar Bandar, Agama dan Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri atau GLC, yang berusaha Dr. Hajjah Amani bin Abdullah Mubarak, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, mewakili Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia KPM, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Yusuf bin Osman, Profesor di Program Fizik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Syekh Zainal Mukhtar Abdullah Sirajuddin, Pegawai Agama Daerah Kubang Pasu, yang mewakili Pengarah Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah Darul Aman, rakan-rakan ketua jabatan dan unit, para pensyarah, para tetamu, termasuklah tetamu daripada Yayasan Al-Furqan Thailand, anak-anak pelajar, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berkat keizinan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam majlis perasmian Seminar Al-Quran dan Sains peringkat kebangsaan bagi tahun 2019. Alhamdulillah, dengan limpah perkenannya juga, program yang merupakan salah satu aktiviti perkembangan ilmu ini dapat dilaksanakan dengan jaya, insya-Allah. Saya mewakili seluruh warga Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Ismail bin Saleh, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, kerana dapat meluangkan masa untuk hadir ke Seminar Al-Quran dan Sains pada hari ini bagi menyempurnakan majlis perasmian seminar pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada panel pembentang dan juga panel forum serta para peserta ke Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih atas penyertaan dan sokongan dari datuk dan datin, tuan-tuan dan puan-puan bagi menjayakan seminar pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, Seminar Al-Quran dan Sains atau ringkasnya SIKUS 2019 dianjurkan bertujuan meningkatkan kefahaman hubungan kandungan Al-Quran dengan sains dalam kesepaduan ilmu akli dan nakli. Penganjuran seminar ini mengambil kira pembangunan insani dengan menekankan konsep mawaddah warahmah. Maka pihak IPDKDA melibatkan para pelajar daripada institusi pendidikan dan juga pimpinan masyarakat setempat bagi merealisasikan kesepaduan dan kesedekatan ummah. Sudah pasti kejayaan ini adalah berkat iltizam yang kuat, komitmen yang padu, serta adunan semangat kerja sepasukan sehingga seminar ini berjaya dianjurkan. Alhamdulillah. Justru itu, saya melakukan ucapan setinggi-tinggi penghargaan, syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa penganjur dan semua yang menjayakan program ini.
Datuk-datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, umum mengetahui bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi panduan kehidupan manusia. Dalam tradisi ilmu Islam, ilmu terbahagi kepada dua, iaitu ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Asas kedua-dua ilmu ini penting dalam pendekatan sains. Sains adalah satu usaha manusia untuk menghuraikan sesuatu dengan tepat dan secara kuantitatif mengenai alam tabi'i dalam perjalanannya melalui pengamatan hipotesis dan eksperimen yang benar. Antara konsep dalam sains adalah hukum sebab dan akibat. Maka Al-Quranul Karim mengajak manusia menggunakan akal fikiran dan mata hati. Al-Quran juga menggesa manusia berfikir, merenung dan mengambil iktibar daripada semua kejadian alam. Renungan yang mendalam akan membawa insan ke arah kesimpulan bahawa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ghashiyah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibari kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta, bagaimana ia diciptakan, dan keadaan langit, bagaimana ia ditinggikan binaannya, dan keadaan gunung ganang, bagaimana ia ditegakkan, dan keadaan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Hadirin hadirat sekalian, pengaruh Al-Quran atau pengaruh dari kajian Al-Quran telah meletakkan para ahli sains Islam dan ilmu mereka dalam lingkungan ketuhanan atau kerohanan. Oleh itu, proses integrasi ilmu sains dan Al-Quran menjadi agenda penggerak kepada siswa pendidik khususnya dan kepada seluruh lapisan masyarakat umumnya. Justru saya menyeru semua pihak, khususnya siswa pendidik, rebutlah peluang ini untuk sama-sama mengutip mutiara ilmu secara lebih menyeluruh melalui hasil kemenangan kertas kerja agar tidak ketinggalan dalam arus pendidikan semasa. Datuk-datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, akhir sekali saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Ismail bin Saleh atas kesudian merasmikan seminar pada pagi ini. Sekarang penghargaan kepada Kerajaan Negeri Kedah di atas usaha penganjuran bersama seminar ini, dan kita doakan insya-Allah masa harapan kita akan anjurkan lagi program yang bersama dengan IPDA dengan Kerajaan Negeri Kedah insya-Allah. Dan juga tidak ketinggalan sekalian tahniah dan terima kasih pada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang menyumbang tenaga menjayakan seminar ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan alu-aluan yang telah disampaikan sebentar tadi. Datuk-datuk sidang dewan sekalian, majelis diteruskan lagi dengan tayangan Siklus 19. Dipersilakan.
Montaj yang telah dipaparkan seketika itu tadi dihasilkan oleh jawatan kuasa tugas-tugas khas dan publicity. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kini tibalah masa yang dinanti-nantikan untuk kita bersama-sama mendengar ucap utama dan perasmian Seminar Al-Quran dan Sains Peringkat Kebangsaan tahun 2019 bersamaan 1440 Hijrah yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Ismail bin Saleh, Ahli Masyarakat Darul Aman. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman yang mewakili Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Yusof bin Osman, Profesor di Program Fizik UKM Universiti Kebangsaan Malaysia, guru kepada saya di UKM hari itu semasa saya first year di UKM, beliaulah yang mengajar fizik saya. Yang berusaha Tuan Haji Asli bin Mak Saman, Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Darul Aman, yang mewakili Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, yang berbahagia Syekh Zainul Mukhtar bin Abdullah Sirajuddin, Pegawai Agama Daerah Kubang Pasu, Ketua-Ketua Jabatan Agensi Kerajaan Persekutuan dan juga Negeri, Ketua Jabatan, Ketua Unit, para pensyarah IPG Kampus Darul Aman, para tetamu jemputan, para guru-guru, para pelajar, tuan-tuan, puan-puan dan mata Allah sekalian. Terlebih dahulu ingin saya melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Yang Maha Esa kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka dapatlah kita berkumpul bersama-sama pada pagi yang mulia ini di dalam dewan ini bagi melaksanakan suatu agenda, iaitu perasmian Seminar Al-Quran dan Sains Siklus 2019. Sesungguhnya kehadiran dan pernyataan tuan-tuan dan puan-puan amatlah diadu-adukan, dan tinggilah harapan saya agar semua institusi pendidikan, khususnya institusi yang menyertai seminar ini, akan mendapat manfaat daripada pembentangan yang akan dan juga yang telah dibentangkan sebentar tadi. Bagi kerajaan negeri Kedah, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada IPG Kampus Darul Aman atas inisiatif menganjurkan seminar ini, dan saya difahamkan penganjuran seminar ini merupakan seminar kali pertama buat julung-julung kalinya. Mudah-mudahan seminar ini akan menjadi acara tahunan demi kelangsungan pembudayaan ilmu kepada perkembangan minda seluruh masyarakat. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli tangkuasa seminar, khususnya kepada Pengarah Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Darul Aman atas undangan untuk saya menyampaikan sepatah dua kata langsung rasmikan seminar pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pelaksanaan Seminar Al-Quran dan Sains Peringkat Kebangsaan Siklus 2019 adalah bertepatan dengan situasi semasa ke arah memantapkan kefahaman masyarakat terhadap hubungan Al-Quran dan Sains. Kefahaman yang mendalam mampu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya kehidupan kebenaran. Umat manusia yang mempunyai minda saintifik sentiasa mementingkan hujah dan bukti yang jelas dalam menunjukkan kebenaran. Menyambut perkembangan dan perubahan zaman di era revolusi industri 4.0,
Umat Islam perlu mengurak langkah dengan mengkaji isi kandung Al-Quran secara saintifik. Sains dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan. Kedua-duanya berjalan secara seiring. Walau bagaimanapun, Al-Quran bukan sebuah buku sains yang boleh ditafsirkan sewenang-wenangnya. Ia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebagai petunjuk agar manusia dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi adalah merupakan salah seorang cendekiawan Islam profilik yang banyak membahaskan mengenai isu semasa dan cabaran yang dihadapi oleh umat Islam. Antara perbahasannya adalah saintifik sosial, membawa kepada penemuan terhadap aspek penjenamaan semula konsep modal sosial, berteraskan pemahaman gagasan ikhwah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan konsep keadilan sosial dalam bentuk jaminan dan perlindungan. Persepsi intelektual Al-Sya'rawi menyatakan bahawa keadilan sosial dalam Islam memiliki matlamat yang lebih komprehensif, iaitu untuk mewujudkan rangkaian sosial yang harmoni dan dinamik dalam setiap gerak kerja dan aktiviti bermasyarakat. Dalam erti kata lain, kesatuan dalam menjaga nilai-nilai kemasyarakatan dan bertanggungjawab memelihara dan mengekalkan hubungan keharmonian tanpa wujudnya skeptikal, nepotisme budaya dan juga agama. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda sebagai gesaan kukuh agar kita menjauhi perbuatan zalim antara satu sama lain serta menjauhi segala perbuatan yang mencabuli hak dan keselamatan orang lain. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, takutlah kamu akan kezaliman, kerana sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Takutlah, yakni jauhkanlah kamu kekikiran, kerana sesungguhnya kekikiran itu telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu. Kekikiran yang membawa penumpahan darah-darah mereka dan menghalalkan perkara yang diharamkan kepada mereka. Melihat kepada perkembangan intelektual dan disiplin ilmu semasa, fenomena implementasi pemikiran saintifik dalam pentafsiran Al-Quran semakin mendapat perhatian pelbagai pihak dengan tumpuan perbincangan terarah kepada memahami Al-Quran berdasarkan fakta dan penemuan saintifik. Walau bagaimanapun, situasi ketara pada hari ini memperlihatkan kelemahan umat Islam memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi dalam memahami ayat dan juga isyarat teks Al-Quran serta dalam mendepani cabaran masa kini. Adaptasi perkembangan sains dan teknologi dalam konteks rahmatan kesejarahatan manusia perlu diasimilasi dengan keperluan masyarakat kini dengan tidak mengabaikan masadir yang utama iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Pengembelingan usaha yang dinamik dalam memahami mesej Al-Quran amat perlu agar mampu menepani cabaran yang bersifat multidimensi demi menyelahkan kesumulan, keuniversalan dan kefleksibelan ajaran agama Islam. Hal ini disebabkan oleh permasalahan yang lebih kompleks yang berlaku dalam berbagai aspek dalam kalangan masyarakat, mendorong para sarjana untuk lebih berfikiran efisien, kreatif, kritis dan proaktif dalam menyelesaikan isu tersebut. Jika dahulu tradisi keilmuan sarjana silam lebih cenderung menterjemahkan Al-Quran secara maksur, ra'yi dan isyari berdasarkan situasi pada ketika itu, maka satu pendekatan baru amat perlu dalam memahami konteks Al-Quran selaras dengan perkembangan masa kini, iaitu menggabung jalin kefahaman saintifik melalui interpretasi kemajuan sains dan teknologi serta keilmuan semasa dalam memahami Al-Quran. Saintifik barat, tetapi sebaliknya melakukan telahan dan anjakan paradigma
terhadap penemuan saintifik untuk diasimilasikan untuk acuan Islam yang bersifat ta'abudi dan juga tauhidiyah. Paradigma yang membuktikan Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada penganutnya sejajar dengan paradigma kemahiran insaniah dalam pembentukan nilai dan akhlak manusia adalah rahmat yang diutuskan oleh Allah, dan Allah tidak akan mematikan aku sehinggalah Allah memenangkan agama. Menerusi aktiviti seminar dan wacana perkongsian ilmu, sesuatu ilmu pengetahuan dapat dikembangkan dan disebarkan luas ke serata tempat. Para pendidik di sesebuah institusi juga telah diberi tanggungjawab untuk memastikan sumber manusia negara dapat dibangunkan dengan sempurna agar menjadi aset yang dapat menjanakan pertumbuhan yang mampat. Lantas, ke arah memantapkan kefahaman Al-Quran yang membawa rahmat dan kasih sayang, Kerajaan Negeri Kedah melalui ijazah kuasa agama sentiasa bersedia untuk berkolaborasi dalam menganjurkan program pemantapan kesedagatan ummah demi kepentingan pembangunan minda rakyat Negeri Kedah. Sesungguhnya Kerajaan Negeri Kedah amat prihatin di dalam menjaga akidah umat Islam serta membina akhlak dan kepribadian mulia untuk perpaduan kaum dan juga keamanan negara. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya sedar bahawa dalam mengimplementasi fahaman Al-Quran dan sains ini bukan sesuatu perkara yang mudah, bahkan bukan sekadar berseminar sahaja, tetapi perlu melalui proses penyampaian yang berurusan. Maka sudah pasti para guru dan bakal guru mempunyai tanggungjawab yang berat untuk merealisasikan hasrat ini organisasi. Justru marilah kita sama-sama menggemeling tenaga dan buah fikiran bagi mencapai matlamat dan hasrat murni ini. Peranan pengamal termasuk pensyarah dan bakal guru dalam kerja mereka sangat penting. Oleh itu saya berharap para pensyarah dan bakal guru dapat menjalankan pendidikan dalam menyampaikan risalah dakwah kepada seluruh pelosok masyarakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sangat teruja dengan penganjuran program yang sebegini, yang saya merasakan telah sampai masanya untuk kita melihat keindahan Al-Quran itu dalam bentuk harian kita. Tetapi keilmuan kita, ilmu kita yang terbatas, yang menjadikan kita tidak mampu untuk mentafsirkan Al-Quran, kejadian Allah ini, dalam usaha untuk menambah kepercayaan, kekuatan iman kita kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya masih ingat semasa saya mula-mula belajar medik, belajar perubatan dulu, mempelajari benda-benda yang sangat asas, yang saya rasa betapa payahnya ilmu yang Allah bagi kita manusia ni nak belajar sangat payah, nak faham satu-satu benda. Nak faham sel itu pun terlalu payah. Tetapi dengan kepayahan itu, apabila kita belajar, Masya Allah, rupa-rupanya Allah menjadikan ilmu yang Allah bagi melalui Quran, melalui sains ini, kita tunduk, kita akur, kita patuh kepada betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu belum lagi kalau kita melihat keseluruhan badan kita, organ badan, keseluruhan badan kita ini. Kalau kita melihat satu sahaja organ, kita ambil organ buah pinggang contohnya. Bagaimana buah pinggang ini tuan-tuan berfungsi sebagai indah mata, sebagai idaman, sebagai organ yang kontrol metabolisme kalsium contohnya. Bagaimana kalau kita belajar ini saja, bagaimana suatu benda yang sangat kecil, organ yang sebesar penumbuk kita ini, kalau kita dalami sungguh-sungguh, kita kaji, kita faham betapa hebatnya kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nak tiru pun tak mampu. Yang hari ini penyakit-penyakit buah pinggang, tuan-tuan, dialisis itu adalah organ buah pinggang dia. Di kedai itu dia mesin besarnya, tapi Allah buat besar ni je dengan kapasiti yang jauh
melebihi mesin-mesin yang dibuat oleh manusia. Saya kira kalau betul-betul kita membawa ini, melihat kepada kejadian keseluruhan kita ini sahaja, dah cukup untuk sekali lagi kita tunduk kepada Allah. Kita akan faham sungguh-sungguh bahawa hebatnya Allah, hebatnya ilmu yang Allah beri kepada kita yang sangat kecil jumlahnya. Dan saya sebut di awal tadi, kita nak faham ilmu Allah yang sedikit itu pun sangat-sangat payah. Jadi bagaimana pada hari ini kita nak supaya ilmu-ilmu ini ditafsirkan kepada manusia biasa, kepada guru-guru yang nanti mengajak pula kepada budak-budak untuk kita tafsirkan bahawa kejadian ini, Al-Quran ini dalam bentuk penerangan saintifik ini mampu untuk menarik perhatian dan mampu untuk kita tunduk kepada Allah dengan hujah-hujah ini saja. Nah, untuk kita menelaah keseluruhan Al-Quran itu, mungkin sebahagian kita tidak mampu. Tetapi kalau kita bawa contoh-contoh yang sedikit tadi yang ada pada kita dalam kehidupan seharian kita, sudah cukup untuk kita beriman dan kita patuh dan kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya kira program yang seumpama ini harus diperbanyakkan, diwacanakan, diperturunkan lagi ke bawah dalam bentuk bahasa-bahasa yang senang, untuk kita menjadikan sains ini sebahagian daripada kita, dan keimanan melalui sains ini adalah sebahagian daripada kita. Saya sempat berbincang dengan Prof tadi dalam bilik. Saya kata di kalangan kita masih subjek sains ini masih lemah. Saya pergi ke sekolah boarding school. Saya juga dulu boarding school, sekolah boarding school. Apabila ditaklimatkan oleh pengetua, subjek-subjek hak lain-lain itu semua, boarding school sudah tentu pencapaiannya sangat hebat. Dan bila sampai kepada sains subjek ini, sains subjek bio, fizik, kimia, masih rendah di kalangan orang kita. Jadi kita nak juga berusaha untuk anak-anak kita daripada rendah lagi mempunyai minat kepada subjek sains ini. Dan bukan sahaja subjek sains ini penting untuk semasa di sekolah menengah, semasa di universiti, semasa kerjayanya, tetapi jauh lebih penting daripada itu semua, dengan pemahaman sains subjek ini akan lebih mendekatkan kita kepada Allah, kepada kejadian alam ini, kepada kejadian manusia, dan seterusnya menambah keimanan kita secara langsung kepada Allah. Sebelum mengakhiri ucapan ini, harapan saya agar seminar yang diadakan ini dapat membakar semangat tuan-tuan untuk mengintegrasikan hasil positif dan mengadaptasi penemuan terbaru bagi memantapkan lagi ilmu pengetahuan. Di samping itu, manfaat yang diperolehi melalui pengajaran, melalui pengajuran seminar Al-Quran dan sains ini dapat membina jaringan sokongan dan hubungan intelektual dua hala dengan warga pendidik dan pemimpin masyarakat. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang bertukus lumus menjayakan seminar Al-Quran dan Sains 2019. Saya juga menyeru kerjasama semua pihak, khususnya Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, supaya terus memberi komitmen padu dalam membudayakan pembinaan ilmu dan penyempurnaan akhlak melalui perkongsian ilmu, perancangan yang komprehensif dan berterusan. Dengan lafaz beliau Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan seminar Al-Quran dan Sains 2019 peringkat kebangsaan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' atas ucap utama dan perasmian yang telah disempurnakan sebentar tadi. Majlis menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Asri bin Mat Saman, Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, untuk mengiringi Yang Berusaha Dr. Hajah Amani binti Abdullah Mubarak, Timbalan Pengarah IPG Kampus Darul Aman, mewakili Rektor Institut Pendidikan Guru Kampus Institut Pendidikan Guru Malaysia, untuk tampil seketika di atas pentas bagi menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat
Datuk Dr. Ismail bin Saleh, Ahli Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Dipersilakan. Cenderamata itu tadi dari IPG Kampus Darul Aman. Majlis merakamkan sekalung ucapan penghargaan dan terima kasih atas penyampaian dan penerimaan cenderahati itu tadi. Yang berhormat Datuk dan warga Dewan sekalian, dengan berakhirnya penyampaian cenderahati itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis perasmian Seminar Al-Quran dan Sains Peringkat Kebangsaan tahun 2019 bersamaan 1440 Hijrah. Majlis sekali lagi mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada pengacara. Bersinar mentari memberi cahaya, cahaya bersinar panas terasa. Adat majlis ada pincangnya, maafkan kami insan biasa. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan majlis ini kepada pengacara majlis untuk sesi slot seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sidang hadirin yang dimuliakan, slot seterusnya akan bermula sebentar lagi. Kerjasama tuan-tuan dan puan-puan dimohon untuk memenuhkan kursi di bahagian hadapan terlebih dahulu, mengurangkan pergerakan keluar masuk dewan sepanjang ceramah sedang berlangsung. Hadirin dikehendaki mematikan telefon bimbit atau meletakkannya dalam senyap. Kerjasama daripada warga Dewan amat saya hargai dan didahulukan dengan ucapan terima kasih. Daun layu di tengah gurun, nampak jalur pohon cemara. Tradisi Melayu turun-temurun, pantun ditutur pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof bin Haji Osman, Profesor di Program Fizik Universiti Kebangsaan Malaysia, para tetamu jemputan, para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita meneruskan lagi Seminar Al-Quran dan Sains IPG Kampus Darul Aman 2019. Hadirin sekalian, kita akan meneruskan lagi ceramah pada hari ini dengan slot kedua bertajuk Sains Fizikal dan hubungannya dengan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof bin Haji Osman, Profesor di Program Fizik Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan biodata mengenai penceramah jemputan kita pada hari ini. Nama penuh beliau ialah Muhammad Yusof bin Haji Osman, merupakan Profesor di Program Fizik Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum ini, beliau pernah menyandang jawatan sebagai Ketua Jabatan Fizik, Timbalan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi, Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi UKM. Beliau mendapat ijazah Sarjana Muda Sains daripada UKM, Sarjana Sains Solid State Physics daripada University of London dan PhD daripada University of Eastern United Kingdom. Di peringkat kebangsaan, beliau adalah Ahli Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia sejak 2006. Beliau juga dilantik sebagai Ahli Majlis Syura Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan ditauliahkan sebagai Duta Rahmah oleh Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri. Di peringkat antarabangsa pula, beliau merupakan penerima Special Hadari Award for Islamic Civilizational Studies 2018 by the Hadari Global Network Kyoto University. Oleh itu, saya Lini Munirah binti Muhammad Zaki selaku pengacara majlis dengan ini berbesar hati menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Yusof bin Haji Osman untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
A'udzubillahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang berusaha saudari pengacara majlis yang berbahagia Tuan Haji Asri bin Saman selaku mewakili pengarah APG Darul Aman, para ilmuwan, para ustaz, ustazah, tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT telah mengizinkan kita untuk bertemu pada pagi ini. Moga-moga pertemuan kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Pertamanya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang sudi untuk menjemput saya untuk membicarakan satu topik yang sains ini bukan, tapi dia adalah yang berada dalam Islam itu sendiri, yang berada dalam Al-Quran itu sendiri. Dengan kata lain bahawa kalau kita tidak menggunakan sains, kita tidak akan mengamalkan agama Islam ini. Ini benar. Kata-kata Einstein, walaupun Einstein itu sendiri saya tak setuju dengan dia punya pandangan tentang agama, tapi tentang kalimat ini saya setuju dengan dia. Dia mengatakan bahawa science without religion blind. Sains tanpa agama itu buta. Kemana agama ini nak dibawa kalau tanpa sains? Religion, science without religion blind, and religion without science lame. Agama tanpa sains tidak sempurna, cacat. Agama menyuruh kita untuk mengambil wudhu, dan wudhu kita tidak akan sah kalau airnya tidak mutlak. Tetapi untuk membawa air mutlak itu kita perlu kepada sains dan teknologi. Agama menyuruh kita menutup aurat. Tetapi kalau kita tidak berusaha untuk menutup aurat, kita tidak membawa sains dan teknologi, macam mana kita nak buat baju yang menyebabkan kita tutup aurat? Islam menyuruh kita untuk mengerjakan haji. Tetapi kalau kita tak siapkan kenderaan, kita tak siapkan kain untuk pakai ihram, nak haji macam mana? Agama menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat. Tetapi kalau kita tidak tingkatkan penguasaan sains dan teknologi untuk kita mengamalkan bumi Allah ini, untuk tanam padi, untuk hasilkan kelapa sawit, macam mana nak keluar zakat? Sedangkan zakat berhukum. Takkanlah nak jadi penerima zakat saja. Yang mana yang lebih baik? Daripada penerima zakat atau penerima zakat? Universiti-universiti yang terkenal, ya Azhar, Universiti Qarawiyyin, Universiti Sankore, Universiti Zaitun yang dibina oleh Islam jauh lebih awal daripada Universiti Oxford, Cambridge. Semuanya dibina di atas tanah wakaf, di atas wang sumbangan wakaf. Dan wakaf itu sebahagian dipertujukan agama. Nak berwakaf bagi orang duit tak? Jadi pada saya, sains itu ada mesti dikuasai. Saya pernah ditanya di Malaysia ini oleh orang yang hebat, Tan Sri, tidak ada profesor lagi. So, saya, adakah yang namakan sains Islam? Saya kata kalau tidak ada sains, ada orang kata tidak ada sains Islam, kenal tak siapa Al-Biruni? Kenal tak siapa Al-Farabi? Kenal tak siapa Ibn Sina? Kenal tak siapa Ibn Maskawi? Kenal siapa Az-Zahrawi? Kenal tak Ibn Rushd? Dia tak kenal. Ayolah kita kenal Nicholas Copernicus, kita kenal Galileo Galilei, kita kenal Einstein, kita kenal Michael Faraday. Kenapa kita tak kenal orang yang lebih awal? Nicholas Copernicus lahir tahun 1473 Masehi. Jabir bin Hayyan lahir tahun 728 Masehi. Lebih daripada 700 tahun. Siapa yang memperkenalkan istilah kimia? Yang hari ini dikenal sebagai chemistry. Jabir bin Hayyan. Siapa yang memperkenalkan istilah alkohol kalau bukan orang Islam? Dan siapa kata Islam tidak buat apa-apa dalam sains dan teknologi? Siapa kata? Sebab itu sudah menjadi tanggungjawab kita sebenarnya sebagai seorang Islam untuk kembali sains ini dalam roh Islami yang sebenar.
Tuan-tuan, bagaimana tuan-tuan nak beramal tanpa sains dan teknologi? Tak boleh beramal. Sebab itu kita bukan hanya nak mengharmonikan. Sebab sains itu sebahagian daripada dituntut. Ketika buat serawak membeli, sebab kita hasilkan. Sebab sains diperlukan situ. Burung tuan-tuan, ayam tuan-tuan makan padi, manusia tak makan padi. Tapi kalau Allah hanya membekalkan alam ini, bumi ini, padi. Allah tidak ada pokok nasi, tuan-tuan. Tak ada pokok nasi. Daripada padi nak menjadi nasi, kena ada sains dan teknologi. Sebab itu dia tak makan nasi. Dia makan padi. Daripada padi yang dibaluti oleh hampar padi tadi nak jadi beras, itu kena tahu proses sainsnya. Kalau tuan-tuan pergi kat kanan padi yang saya bilang soal ini, sedang awak nak kata ni anak bukit dan sebagainya. Macam mana dipecah, dikeluarkan beras daripada padi tadi. Kena hantar jemuk dulu. Bila jemuk, dia kulit di luar itu kering. Bila kulit keluar kering, beras dalam dia tak kering, masuk dalam satu roller yang dibuat getah. Kemudian dia turun, kemudian ada 3 roller, masuk pertama, kedua, ketiga, kulitnya akan pecah, kita tiupkan dengan angin, beras yang berat turun, kemudian hampar padi akan terpisah. Ini sains. Setelah dapat beras, kita tak makan beras. Burung makan beras, kita makan nasi. Kita masak nasi. Terlebih air jadi muai, kan? Kurang air jadi muntah. Jadi kita kena letakkan air yang secukupnya dengan suhu yang secukupnya. Bila orang Jepun kaji berapa suhunya, akhirnya dia buat proyek mesin elektrik di seluruh dunia. Kita apa pendapat? Sebab tak ada sains dan teknologi. Jadi nak makan nasi pun perlu sains dan teknologi. Jadi siapa kata sains dan ini hanya mengharmonikan saja? Satu keperluan. Pastilah tarafnya tak sama dengan solat. Kita mengajar orang solat bukan main lagi. Sampai aku duduk semua tahu. Tapi mengajar berkenaan dengan alam itu untuk kita jadi khalifah, tak ajar. Bagaimana kita nak jadi khalifah yang baik kalau kita tak tahu tabiat alam? Kita tanam pokok durian, macam-macam jenis durian kita hasilkan. Lebih banyak hasil yang kita, lebih banyak jenis kita hasilkan, lebih banyak yang kita dapat, ekonomi kita dapat tingkatkan. Sebab itu kita perlukan sains dan teknologi. Ini sebagai mukadimah sudah. Sebab saya berbeza pandangan orang yang mengatakan bahawa sains sampingnya tak. Allah Ta'ala jadikan ilmu ain di kifayah bukan bermakna ain itu ain saja. Tuan-tuan tak boleh laksana ain tanpa kifayahnya. Kifayahnya itu beli baju. Yang ainnya itu ialah semayang. Nak semayang macam mana? Tak tutup aurat dia katanya. Kau ada pentingkan ain semayang saja, ajak semayang saja, tapi tak ajak bagaimana tutup aurat. Tak boleh. Semua orang. Tetapi hari ini sebab kita rasa tak penting, kita tak ajar. Malah sebahagian pelajar kita takut nak buat sains sebab dia tidak merasakan bahawa sains itu suatu tuntutan. Walhal ayat nanti saya akan tunjuk ayat dalam Quran tersan lebih banyak daripada ayat solat. Kalau tentang Islam itu inna dina innallahi Islam. Wa raditu lakum Islam adina itu ya. Tapi kalau tentang sains alam Quran Allah anzala minas samai ma'a fa akhrajna bihi thamaran disebut dalam Quran. Banyak ayat-ayatnya. Secara detail tentang kejadian manusia, tentang gunung ganang, tentang binatang ternak, semua dengan detail. Takkanlah kita nak, ya kita beriman dengan Al-Quran, tetapi bila memahami, mayang. Tak cuma faham kita wal jibali ridul bidul wa humrum, tak payah faham. Kalau tak faham lagi apa? Kalau tak faham kan Al-Quran itu sumber ilmu. Kalau sumber ilmu, nak di mana ayat ini nak letak? Tidak ada. Di mana kita letak? Takkanlah terima semayang yang tak payah. Takkanlah syarah semayang yang tak payah syarah tentang gunung ganang. Tentang bagaimana wa minal jibali jududun wa humrum wa minan nas wa dawawi wal an'ami muftalun alwanuhum kadzalika. Tak payah belajar tentang wa dawak ni semua. An'am tak payah. Oh tak payah belum kenapa? Kenapa Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah SAW? Kalau Al-Quran itu sumber ilmu. Jadi saya rasa kena betulkan ini. Kalau kita tadi pun saya dah banyak saya tengok macam tak apa dah. Saya dah sebut sekali lagi.
Monyet makan pisang, kita makan pisang. Monyet tak ngerti tanam pokok pisang, kita hasilkan macam-macam jenis pokok pisang. Monyet tak perlu pakai baju, tuan-tuan. Orang tak kata, teruknya monyet ni, kenapa tak pakai baju? Tapi kalau orang tak pakai baju, memang teruk lah. Orang gila pun pakai baju, minta maaf. Jadi orang tak kata, lembu ni, kenapa? Hidup dia nak cari kebenaran. Benar tak objek yang selepas jatuh? Benar tak nak masak nasi kita perlukan api? Benar atau tidak pokok memerlukan air untuk membesar? Kita mencari kebenaran. Saya sayang dekat bini saya. Saya perlu kasih sayang dia pada saya. Apakah kasih sayang itu hanya tetap pada rumah yang saya sediakan, kenderaan yang saya sediakan, pakaian yang saya beri kepada dia? Saya cuma mencari kebenaran. Sebab tu ramai orang tak tahu ini. Ya, yang saya Ali menyebut, if you have money you can buy house but you can never buy home. Dia cakap gitu lah, dia cakap bahasa Arab. Tak berarti bahasa Arab. Dia cakap bahasa Inggeris. Buku yang saya baca bahasa Inggeris. If you have money, you can buy house but you can never buy home. Kalau kita ada uang yang banyak, kita mampu membeli rumah yang cantik dan indah. Silakan untuk membeli rumah besar, kereta yang besar, bini yang besar. Tapi dengan wang yang kita miliki, kita tak mampu untuk membeli kebahagiaan. Belum pasti rumah besar, kereta besar, bini besar, di sana ada kebahagiaan. Belum pasti rumah kecil di ujung kampung menderita batu. Maka kita mencari kebenaran. Apa yang nak membahagiakan isteri kita? Oh, salah saya. Apa yang membahagiakan keluarga kita? Apa yang membahagiakan anak isteri kita? Ataupun pelajar kita belajar? Kenapa mereka tak suka belajar sains? Kita mencari kebenaran. Tetapi kebenaran yang dicari oleh manusia ini, malangnya dari segi aspek sains. Sains ini dia tengok ada manusia wujud kita, kemudian ada alam ini. Oh, saya boleh bergerak apanya? Saya boleh bergerak lah. Kemudian ada alam ini. Alam ini adalah objek yang dilepaskan jatuh. So bila saya tengok alam, saya gunakan kecerdasan saya, maka saya membangunkan sains. Saya nak cepat ni. Maka sains terbangun. Inilah sains terbangun. Ada 5 perkara untuk membangunkan sains juga. Dia tak sebut pun bahasa Inggeris. Dia tak kata nak belajar sains mesti kuasai bahasa Inggeris atau bahasa Jepun atau bahasa Jepun. Tak kata. Dia kata pertama, the ability to analyze phenomena, natural phenomena. Apa dia? Objek yang lepas jatuh. Pokok memerlukan air untuk membesar. Kalau tuan-tuan jadi rusak lewat mana? Ambil 3 cawan. Oh, cawan tak faham. Oh, please take 3 cups. Bahasa Inggeris kan? Oh, tak ada beza tuan-tuan. Kap dengan cawan serupa ya. Tak nak bersahabat seorang 2-3 kap, tak ada. Ambil 3 biji kacang. Kacang apa? Kacang apa lah. Kacang tanah boleh, kacang toge boleh, kacang hijau boleh, kacang merah pun boleh, kacang ketupat pun boleh. Asalkan yang jangan makan bubuk. Yang baik ni, ambil 3. Kemudian cawan tadi masukkan. Oh, kalau memang kita take cotton kan. Ambil kain buruk. Senang. Budak kampung tak erti. Ambil kain buruk, pergi basuh kain buruk tu, jemur bagian green, koyak dia ada 3 cepisan, masuk setiap satu tu, cawan tu masukkan kain buruk tadi, right? Kemudian yang pertama ni biarkan kering, yang kedua ni bagi masukkan air agak lembab-lembab, yang ketiga agak lembab-lembab masuk baju urea seperti. Orang kampung memang kena baju urea. Right? Ambil kacang tadi, kacang tanah ke, kacang toge ke, kacang ketupat ke, setiap cawan satu. Okey? Kemudian ambil kita punya cawan ni, satu yang kain yang kering, satu yang kain ada air tapi lembab-lembab saja, satu kain lemak juga tapi ada baju urea, letak tengah panas. Budak baru kindergarten 5 tahun. Duk main pok amai-amai. Pukul 8 letak, 8.30 pergi tengok, pukul 9 pergi tengok, pukul 10 pergi tengok, pukul 12 kami main tengok. Kita tengok. Yang pertama ini tumbuh tak? Tak tumbuh. Pasal apa tak tumbuh? Tak ada air. Saya tu. Siapa kata tumbuh Inggeris? Yang kedua tumbuh. Pasal apa dia tumbuh? Sebab ada air. Yang ketiga tumbuh. Lagi hebat dengan kedua. Pasal apa? Sebab ada baju urea. Pasal itu. Itulah sains. Sebab analisis fenomena alam tabi'i, natural science. Ambil yang segar muda tadi, right? Buat 3 cawan. Buat macam ni segar-segar. Bubur macam ni semua tu. Satu letak dalam bubur, satu letak dekat tingkap, satu letak tengah panas. Setiap setengah jam pergi tengok.
Apa laku? Tunggu dulu lah. Yang dalam almari itu tak tumbuh. Baju Yulia ada, ayak ada, tapi tak tumbuh juga. Pasal apa? Tak ada cementari. Betul. So, apa kesimpulannya? Pokok memerlukan air untuk besar. Itulah sains. Siapa kata perlu bahasa Inggris? Ini cuma-cuma cakap bahasa orang kampung. Tak arti apa? Dia takut bersaing. Sebenarnya bukan dia tak boleh saing. Sebab apa dia tak boleh? Sebab apa dia boleh saing? Sebab dia khalifah Allah. Allah Ta'ala bagi potensi pada untuk mentadbir dan mengurus alam ini. Itulah saing. Untuk mengurus pedang dia, untuk mengurus kambing dia, untuk mengurus padi dia. Itulah kerja khalifah. Dia susah-susah kenapa? Kita gunakan bahasa Inggris, kita gunakan bahasa orang, kita gunakan istilah-istilah yang dia tak boleh dengar. Mana dia nak suruh? Kemudian kita suruh dia mengaji sains. Minta maaf lah, saya bicara di IPG. Minta maaf. Saya lihat tu sih, saya nak argue siapa saya dalam dunia ni. Termasuklah Stephen Hawking ke Einstein ni. Sudah kata kita perlu bahasa Inggeris untuk belajar. Orang Jepun tak perlu bahasa Inggeris. Jadi kita khalifah Allah, semua orang diberi oleh Allah. Allah itu maha adil. Dia tak tunggu orang putih untuk menunjukkan sains. Semua orang bersaing. Sebab dunia ini kita. Tugas untuk membangunkan dunia adalah tugas manusia. Dan Allah Ta'ala bagi kemudahan ini. Sebab itulah monyet tak boleh tanam pokok pisang. Saya nak ulang lagi. Jadi kalau tuan-tuan buat begitu, asallah pokok pisang yang berbeza tadi. Ini pemerhatian bersistem. Sistem tadi. Ini buat ni, itu sistem kan. Membangunkan kaedah sains. Itulah kaedah saintifik. Walaupun tak diterang kepada pelajar, itulah scientific method. Itulah Ibn Hatham ketika dia nak membicarakan optik, dia pernah belah mata lembu. Nak tengok apa ada dalam mata lembu itu yang membolehkan lembu itu lihat. Kita sembelih lembu, banyak kan korban lembu kan, tapi tak tinggal benda lembu sah. Sebab tidak ada minda saintifik. Kalau yang sembelih lembu ni, termasuk sekolah itu, ada minda saintifik, macam-macam dia soal. Kenapa paru dia bentuk macam ni tak sama dengan hati? Kenapa hatinya lebih gelap? Beza dengan limpa? Kan? Dia reti makan limpa, dia reti makan kelempung, tapi dia tak reti apa fungsi kelempung. Sebab tak ada aja. Sebab minda saintifik tak benar. Sebab nak tunggu bahasa Inggeris pun nak belajar. Kita yang merosakkan. Kita merosakkan. Saya tak perlu sebut lagi tentang istilah yang lain. Adil tak sama dengan justice enggak. Sebab justice tidak ada Tuhan. Justice fairness. Adil itu diberi ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ada Tuhan. Jadi adil ada Tuhan, justice ada Tuhan. Akhlak itu diberi khaliq dan makhluk. Ciri yang keluarnya akhlak. Sedangkan manner tak ada Tuhan. Akhlak ada Tuhan. Jadi kalau nak menjadikan orang itu berakhlak, suruh dia kenal Tuhan itu, insya-Allah dia berakhlak. Adab itu adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ada Tuhan, Rabbi. Tapi etik tak ada Tuhan. Tuan-tuan baca buku etik. Saya mengajar etik sains. Bukan anda jadi akhlak. Pokok memerlukan cahaya matahari. Jadi kalau tanam mesti ada matahari, mesti ada air. Kalau tak ada air, tak tumbuh. Nak buatlah tanaman dalam bangunan ke? Hari ini kalau kita pergi sebagian airport di Taiwan tu, dia tanam bangunan tanaman dalam airport. Tapi dia kena ada sumber cahaya. Dia tak tumbuh. Jadi ini sains. Jadi orang tahu. Oleh kerana kita tidak ada scientific thinking ini, jadi macam ni. Kemudian dalam sains barat ini Tuhan tidak ada. Dalam sains Islam, ini saya punya lah. Ini sains saya. Ada buku saya. Unfortunately saya tak bawa begini. Kita ada ni saya lah. Antara saya ni, atasnya ni ada Allah. Kemudian saya ada manusia, saya ada Allah. Bila saya berhubung dengan Allah, dengan manusia, bila saya berkomunikasi dengan istri saya, dengan orang lain, bila saya melawak dengan bini saya, Tuhan lah. Melawaklah, tapi jangan ingat juga lupa Tuhan. Saya buat benang, tengok alam. Buatlah benang, tanamlah padi, Tuhan ada. Bila dapat hasil, keluar zakat. Beza kan? Ini sains Islam.
Ini sang taulid. Kita bukan hanya memahami bagaimana alam itu, ciri-ciri alam, tetapi juga kita bertanggung jawab dengan Tuhan kita. Ini sang Islam. Orang Barat tak cerita. Sebab ketika Galileo Galilei berdebat dengan Pope Urban VIII, right? Pada tahun 1611, Pope Urban VIII ini kawan kepada Galileo Galilei, kawan. Satu kampung, satu kelas, satu gereja. Dan Galileo Galilei dia adalah music minister dekat church. Tentang kita tahulah apa music minister ni. Inilah waktu Protestan. Dia pemain muzik dan gereja ni ada pemain muzik dan al-choir. Dan kecil-kecil dia bersama dengan Pope Urban VIII ini. Dan kerana hebatnya zaman ketika itu tahun 1611 beliau telah diberi award oleh Pope Urban VIII. Dan pada tahun 1616 beliau dipanggil dan untuk diadili. Kenapa? Sebab beliau menyebut bumi yang aku pijak ini mengelilingi matahari. Sedangkan pandangan gereja ketika itu bumi adalah center of universe. Disebut sebagai geocentric. Pandangan gereja adalah geocentric, bumi center. Sedangkan pandangan Galileo Galilei heliocentric, ini matahari pusat. Tahu? Galileo Galilei baca buku mana? Galileo Galilei baca buku Al-Biruni. Sebab Al-Biruni lahir pada tahun 965 Masehi. Sedangkan Galileo Galilei lahir 700 tahun kemudian. Ini macam mana dia tahu ni? Sebab dia baca buku. Sebab dalam buku yang ditulis oleh Al-Biruni dah ada gambar berkenaan dengan berlakunya gerhana bumi dan matahari. Dan tak mungkin kita boleh predik gerhana bumi, gerhana bulan dan gerhana matahari sekiranya kita tak tahu bagaimana dia bergerak. Pada tahun 109, tak salah 8 April tahun 1019, Al-Biruni telah predik berlakunya gerhana matahari dan berlaku dengan tepat. Sebelum itu, dan bulan Septembernya gerhana bulan berlaku dengan tepat. Bagaimana dia boleh berlaku? Sebab dia buat calculation berdasarkan kepada bumi, bulan dan matahari. Dan benda ini kalau diajar kepada agama Kristian, dia akan jadi polemik, dia akan bergaduh. Akhirnya pada tahun 1616 Galileo Galilei dibawa ke muka pengadilan untuk diambil dalam mahkamah Inquisition. Tuan-tuan baca tak jalan? Oh, saya seorang. Sebab itu tak diajar dan kita rasa subjek sejarah tak penting. Kemudian dia sebab dia orang besar, dia dipenjara, dihukum penjara di rumah. Dan akibatnya orang juga boleh penjara badan orang, tapi dia tak boleh penjara akal, pemikiran kita. So dia menulis di dalam penjara. Dan disuruh keluar kajiannya oleh anak muridnya yang bernama Giordano Bruno. Dan Giordano Bruno kemudiannya didapati telah menulis pandangan daripada Galileo Galilei dan dia telah dihadapkan ke mahkamah. Sekali lagi mahkamah menentukan hukuman. Kali ini malang untuk Giordano Bruno. Tetapi sejarah mencatatkan dan namanya dikenal hingga hari ini. Beliau telah dihukum. We just try to describe the early matter, the natural matter, the natural phenomena. Kami tak apa pun. Kami hanya nak menerangkan. Dan kalau saudara boleh terang bahawa bumi ini sebagai center, silakan. Kami tak dengar. Kami tak buat apa-apa. Tapi hujah yang ini memang bumi bukan center. Yang centernya matahari. Jadi kami boleh terima. Tetapi orang Cina tak terima, tapi dia ada kuasa. Kuasanya ialah hukuman. So akibatnya tuan-tuan duduk bersedih, tuan-tuan buat jangan. Kepala otak kita ni suka bersaing. Tapi tenang yang agama kita, tuan-tuan buat jangan. No, we are not doing anything. We still go to church. Kami tidak buat apa-apa. Kami masih baca Bible. Kami masih pergi gereja. Kami masih menyanyi. Tapi tentang yang ini, you have to prove it. So nampak lemot sikit kan? So everyone, lepas itulah sains ini mula disekularkan. Dan apatah lagi pandangan ahli sains diterima di masyarakat. Pandangan church, mereka beri jawapan, agama ini perlu dipercayai tanpa soal. Saya nak tanya, kenapa sembahyang 24 rakaat? Mana ada jawapan? Kenapa sembahyang menghadap kiblat? Kenapa ihram pakai kain 2 keping?
Ada boleh tak pakai. Kalau teroleh macam mana? Kan? Ini jadi masalah. So, dalam Islam ada masalah. Kata Bruno Gardidoni, ini Bruno, kawan saya, hari ini bernama Abdul Haq Ismail. Dia masih hidup, muda kata saya. Saya jumpa dia di Yogyakarta. Dia telah keluarkan siri rancangan Understanding Islam dekat Paris bersama Roger Gordy. Tapi Roger Gordy dah meninggal. Dan waktu dia nak meninggal, dia dah kembali kepada Andalusia. Saya nak kembali ke tanah air Islam, dia kata. Dan dia pedak Roger Gordy ini. Dia punya hit TV-nya pada rehat ke 8.40 pagi hingga 9 subuh pagi, 5 juta orang yang tengok TV dah. So dia kata, kami orang Islam, siapa kata? Bruno Gardidoni, atau nama Islamnya Abdul Haq Ismail Gardidoni. Tuan pergi ke Google berada, begitu famous orang ni kat Google berada. Dia kata, no. In Islam, in our religion, sama ada bumi mengelilingi matahari ini bukan isunya. Sebab itu hanyalah cara untuk kita terang. Sewaktu kami nak sembahyang, ini Bruno beritahu, sewaktu kami nak sembahyang, andaian kami ialah matahari mengelilingi bumi. Sebab itulah terbitnya tergelincir matahari waktu zuhur. Kalau saya tanya tuan-tuan, bila masuk waktu zuhur, tergelincir matahari kan? Bila masuk waktu asar, apabila panjang bayang itu melebihi panjang objek. Ini hanyalah alat untuk menentukan masuk waktu. Dan dalam kes ini yang dilihat matahari yang kami duduk di bumi. Kalau tanpa cahaya matahari tak ada bayang. Kalau tak ada bayang kita nunggu. Jadi dia alat. Tetapi andaiannya ialah matahari di bumi. Betul tak? Itulah andaiannya, betul. Sebab tu kalau bagi budak-budak biasa, anak-anak kecil, katakan bumi ini menjadi matahari, dia tak care. Tetapi waktu kami nak menentukan masuknya bulan Ramadan, yang dilihat ialah bulan, bukan bayang. Tadi yang lihat bayangnya. Tarikh masuk asal bukan matahari. Tarikhnya bayang, dan bayang itu wujud karena ada sinar matahari. Tarikh masuk bulan Syawal atau bulan Ramadan atau bulan Zulhijjah ialah nampak anak bulan. Bulan tak menerbitkan cahaya. Bulan hanya membalikkan cahaya. Cahaya itu datang dari matahari, kena bulan. Bulan balik ke bumi. Jadi ada 3. Satu bulan, satu matahari, satu bumi. So andainya apa? Saya mengajar itu. Yang cikgu-cikgu dia mula nak mulai. Tak. Ni pelajar lepas buang. Saya nakal buang. Siapa nak ni? Siapa nak dimulai dah? Rasulullah berdapat dengan Sayyidina Umar. Dia bunuh orang. Anak saya pada bunuh. Tapi akhirnya dia menjadi manusia Islam. Sebab sekitarnya. Dan kita bersama dengan alam. Dan kita akan mengurus data di alam ini. Untuk itu kita dipadukan dengan akidah, syariah dan akhlak. Kemudian ada antara manusia dengan manusia pula. Kita ada hubungan sosial, kita ada pembangunan ekonomi, kita ada pembangunan politik, kita ada inter dan intra. Inter ni sesama kita dan intra dengan diri kita, muhasabah.